sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan juga rakan-rakan. Kami akan membentangkan mengenai Business E-Portfolio Grup 8, APK Seksyen 6. Saya merupakan Ketua Kumpulan Suryati binti Sain, seterusnya Nur Farazila binti Syamsuddin, Nur Hafiza binti Mat Saudi, Nur Farahana Syafinas binti Farizwan Wong, Talita Sapira Robert Gilingan dan juga Nurul Hidayah binti Hajirin. Seterusnya adalah mengenai bisnes praktikum dan juga industri produk ataupun servis. Praktikum bagi bisnes kami adalah bertujuan untuk mempromosikan sebuah barangan yang pada masa kini sangat hangat di pasaran kerana keunikannya. Wangian yang pada masa kini semakin popular adalah air freshener Sugar Bomb yang sesuai dipakai di kawasan yang indoor. Industri yang kami pilih adalah industri servis, iaitu mengambil pesanan dan menghantar. Hal ini kerana perniagaan yang berkonsepkan mengambil pesanan dan menghantar sudah tidak asing lagi bagi setiap syarikat yang berniaga di setiap negara. Oleh hal yang demikian, syarikat kami iaitu perfumemania.co telah memilih jenis perniagaan ini kerana ia lebih mudah, menjimatkan kos dan masa peniaga dan juga para pembeli. Kami menerima pesanan daripada pelanggan menggunakan beberapa media sosial seperti Facebook, Instagram dan juga platform yang sesuai untuk memudahkan para pelanggan untuk menjejaki produk ini. Seperti sedia maklum, kami mengambil produk air freshener Sugar Bomb seperti pewangi kenderaan maupun di dalam rumah. Idea ini muncul ketika kumpulan kami membuat keputusan untuk menceburi bidang kecantikan dan kosmetik. Pada mulanya, kami ingin mempromosikan produk penjagaan kulit Mary Kay. Namun kami menyedari bahawa tidak semua orang mampu mendapatkan perawatan kulit yang mahal. Hal ini menyebabkan kami memilih produk minyak wangi. Itu sahaja daripada saya. Oke, seterusnya, who is in your company? Ini menunjukkan carta organisasi syarikat kami. Suryati binti Sain memangku pengarah urusan, Talita Sapira Robert Gilingan selaku pengarah eksekutif, Nur Hafiza binti Mat Saudi selaku eksekutif operasi, Nur Farazila binti Samsudin selaku eksekutif keuangan, Nurul Hidayah binti Hajirin selaku eksekutif pentadbiran, dan akhir sekali Nur Farahana Safinas binti Farizwan Wong selaku eksekutif jualan dan pemasaran. Seterusnya, bagaimana kami mempromosikan produk kami? Cara kami mempromosikan produk kami kebanyakannya adalah melalui saluran digital. Hal ini demikian kerana kami berpendapat bahawa ini adalah kaedah terbaik, termudah dan terpantas untuk mempromosikan perniagaan kami, terutama semasa pandemik COVID-19. Setelah mencipta identiti syarikat kami membuat page Facebook dengan tujuan untuk memuat naik gambar-gambar produk kami supaya sesiapa dalam komuniti Facebook boleh melihatnya. Yang kami telah memuat naik mempunyai caption yang bermaklumat tentang produk kami supaya pengguna boleh mengetahui tentang produk kami. Sekiranya mereka mempunyai pertanyaan, mereka boleh hantar mesej kepada kami dengan mudah di Facebook. Seterusnya, kami membuat akaun Instagram untuk meluaskan sasaran kami. Instagram merupakan platform untuk memuat naik gambar yang mampu menarik perhatian pengguna. Oleh itu, kami memuat naikkan beberapa gambar produk kami di akaun kami. Pengguna juga boleh menghantar mesej kepada kami sekiranya mereka berminat. Kami akan memuat naikkan gambar di Instagram pada jam 5 hingga jam 7 malam kerana masa itu followers kami lebih aktif. Memberikan peluang kepada kami untuk melihat statistik interaksi kami, melihat jumlah pengguna yang like, share dan komen ataupun menyimpan post kami.
kami membuat beberapa poster digital untuk mempromosikan produk kami. Poster yang kami buat mengandungi maklumat mengenai cara menghubungi kami, produk kami, dan potongan harga khas untuk kaki tangan dan pelajar UMS. Oleh kerana logo kami berwarna merah jambu, kami kebanyakannya membuat poster bertema merah jambu. Walau bagaimanapun, kami mencuba menggunakan warna kuning di poster yang baru dan nampaknya ia lebih menarik daripada poster-poster yang lain. Oleh itu, kami membuat keputusan untuk menggunakan poster kuning untuk mempromosikan produk kami. Akhir sekali, kami mempromosikan produk kami melalui WhatsApp. Hal ini demikian kerana WhatsApp status dapat dilihat oleh kenalan telefon kami sendiri. Kemungkinan besar orang yang dalam konteks telefon kami adalah orang yang dikenali. Oleh itu, bakal pembeli merasa lebih selesa untuk menghantar mesej tentang produk kami. Setiap ahli daripada syarikat kami mempromosikan produk kami di status mereka dan ada beberapa pelanggan membalas status tersebut untuk membeli produk kami. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya adalah Syafinas. Apakah pencapaian yang diperoleh daripada syarikat? Pencapaian syarikat: 1. Akaun Facebook syarikat. Yang kedua, akaun Instagram syarikat. Yang ketiga, pembelian pelanggan. Yang keempat, maklum balas pelanggan. Yang kelima, visi dan misi syarikat. Dan yang terakhir, objektif dan matlamat syarikat. Pencapaian akaun halaman Facebook syarikat yang diberi nama perfumania.co memberi peningkatan besar iaitu jumlah orang pengikut dan orang menyukai alaman akaun Facebook syarikat. Seramai 219 orang yang menjadi pengikut di dalam akaun Facebook syarikat, manakala seramai 215 orang yang menekan butang like di halaman akaun syarikat. Selain itu, ketika pihak syarikat membuat siaran langsung di akaun halaman Facebook syarikat untuk mempromosikan produk syarikat, terdapat seramai 17 orang menyukai siaran langsung itu. Kemudian, seramai 18 orang yang memberi komen dan seramai 5 orang yang membuat perkongsian ketika siaran langsung. Perkongsian siaran langsung ini bertujuan untuk menyebarkan atau menarik minat masyarakat tentang produk tersebut. Seterusnya, pencapaian akaun Instagram syarikat yang diberi nama perfumania.co. Akaun Instagram syarikat ini juga memberi peningkatan, yaitu jumlah orang yang menjadi pengikut dan menyukai gambar yang telah dimuat naik ke dalam akaun Instagram syarikat. Seramai 36 pengikut dan 34 orang telah menyukai gambar tersebut di Instagram. Pembelian pelanggan juga memenuhi target pemasaran syarikat. Seorang pelanggan telah membeli 4 air freshener dan telah mendapat COD percuma kerana pembelian ini dilakukan ketika waktu jualan tawaran istimewa. Kemudian pencapaian maklum balas pelanggan. Seorang pelanggan telah memberi maklum balas atau feedback mengenai produk air freshener. Maklum balas atau feedback tersebut merupakan feedback yang positif dan memberangsangkan. Pelanggan tersebut sangat suka dengan produk air freshener itu. Pelanggan itu juga telah membuat pembelian produk berturut-turut atau repeat order. Seterusnya, visi dan misi syarikat ini juga memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan dengan setaraf dengan kualiti produk syarikat. Akhir sekali, objektif syarikat memberi perkhidmatan COD, cash on delivery, yang terbaik dan mematuhi standar SOP seperti menjaga jarak dan memakai mask semasa melakukan perkhidmatan COD. Selain itu, memberi layanan khidmat pelanggan yang terbaik dan menyediakan harga yang berpatutan dan membuat jualan tawaran istimewa kepada pelanggan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, seterusnya ialah model dan belanjawan.
Bagi penyata pendapatan untuk bulan April 2021, jumlah jualan sebanyak Rp420 dan pembelian stok sebanyak Rp280, manakala untuk kasar sebanyak Rp140. Seterusnya bahan api kendaraan sebanyak Rp20 dan untung bersih pula sebanyak Rp120. Baki cash sebanyak Rp480 bahagi dengan 6 sama dengan 80. Oke, bagi penyata aliran tunai bulan April 2021 ialah bagi penerimaan awal sebanyak kosong, penerimaan tunai modal 6 orang kali dengan Rp60 sebanyak Rp360, manakala jumlah jualan sebanyak Rp420 dan jumlah penerimaan tunai sebanyak Rp780. Pembayaran tunai pula kos jualan sebanyak Rp280, kos pembelian sebanyak Rp20 dan ditolak dengan jumlah pembayaran tunai sebanyak Rp300 dan baki tunai akhir sebanyak Rp480. Seterusnya ialah kunci kira-kira untuk bulan April 2021. Aset semasa tunai Rp480, jumlah aset Rp480, equity pemilik model sebanyak Rp360 dan untung bersih sebanyak Rp120. Jadi jumlah equity sebanyak Rp480. Seterusnya ialah titik pulangan modal untuk bulan April 2021. Arilan pulangan modal kos tetap bahagi dengan harga jualan tolak dengan kos berubah. Harga jualan sebanyak Rp420 bahagi dengan Rp35 sama dengan Rp12. Harga kos berubah sebanyak Rp280 bahagi dengan 35 sama dengan Rp8. Kos tetap bahagi dengan Rp12 tolak Rp8 sebanyak 5 unit profit. Oke, seterusnya. Seterusnya, apakah permasalahan? Pertama sekali, setiap perniagaan tentu saja mempunyai permasalahan. Antara permasalahan yang kami hadapi adalah persaingan perniagaan. Seperti kita sedia maklum, terdapat banyak perniagaan kecil yang dihasilkan oleh para pelajar. Persaingan seperti benda baharu yang telah memberikan impak kepada kami menjalankan perniagaan yang sedia ada. Keunikan perniagaan lain memberikan saingan yang sangat hebat. Kurangnya mendapat sambutan adalah permasalahan yang kami hadapi. Terdapat banyak ejen-ejen sugar bomb yang besar di setiap daerah maupun negeri. Hal ini menyebabkan kurangnya mendapat sambutan yang menggalakkan kerana terdapat ramai orang yang lebih menggemari air freshener sugar bomb yang berada di berdekatan dengan mereka. Situasi keadaan adalah impak yang lebih memberikan kami kesan iaitu isu pandemik COVID-19. Hal ini kerana orang ramai tidak berminat untuk membeli barang yang bukan keperluan mereka. Malahan produk ini hanyalah kehendak seseorang. Permasalahan seterusnya adalah mengadakan virtual expo pada hari bekerja. Ia memberikan kami sedikit permasalahan kerana para pengikut di Facebook tidak dapat mengikuti kami secara live atas urusan kerja masing-masing. Selain itu juga, capaian internet tidak berapa memuaskan di kawasan kami. Ia menyebabkan kami menghadapi kesukaran menjalankan jualan secara atas talian. Itu saja dari saya. Seterusnya. Oke, seterusnya, what were your solution to the problem? Cara kami mengatasi masalah yang berlaku yaitu persaingan perniagaan sepanjang melakukan perniagaan ini adalah dengan membuat promosi.
Faedah utama promosi jualan yang kami lakukan adalah mendorong trafik dan jualan pelanggan dengan menawarkan harga yang lebih rendah dan cadangan mendapatkan free gift daripada kami. Hal ini demikian karena apabila melancarkan perniagaan baru, promosi adalah merupakan cara untuk menarik para pelanggan dari pesaing. Permulaan mungkin memberi keutamaan untuk menentukan asas pelanggan sebelum memberi tumpuan kepada keuntungan syarikat kami. Oleh itu, syarikat kami telah menawarkan promosi beli 2 dan ke atas daripada item minyak wangi jualan kami akan mendapat free gift minyak wangi kereta jari jerama yang sama dan juga mendapat special box. Seterusnya, kami juga mengatasi permasalahan kurang mendapat sambutan melalui penggunaan beberapa platform, yaitu Facebook, Instagram, dan website. Seperti yang kita sedia maklum, media sosial adalah asas transformasi ekonomi yang sedang pesat berkembang dari sudut seni bina perniagaan, komunikasi, dan penyebaran maklumat. Hari ini, terdapat berbagai jenis perniagaan yang terlibat dalam media sosial dan orang-orang yang aktif dalam mengendalikan perniagaan berasaskannya. Kebanyakan ahli perniagaan berkomunikasi serta mempelajari bagaimana untuk menyesuaikan diri dalam selok-belok dunia perniagaan pada masa kini, yaitu perbualan dan rangkaian terutama sekali pada musim pandemik ini. Pandemik perniagaan melalui media sosial sudah semakin rancak diguna pakai. Oleh itu, syarikat kami tidak melepaskan peluang dan menggunakan beberapa platform ini untuk memperkenalkan produk kami kepada pelanggan dan sentiasa update info-info terbaru mengenai produk kami agar mereka boleh mengikuti perkembangan perniagaan kami. Seterusnya, kami juga mendapat permasalahan yang berkaitan dengan situasi keadaan pada masa sekarang, yaitu pandemi COVID-19. Ini yang sedikit sebanyak memberi kesan kepada kebanyakan ahli perniagaan. Tidak ramai yang boleh keluar rumah untuk membeli belah. Oleh itu, kami telah memikirkan cara penyelesaian ini untuk perniagaan kami, yaitu dengan menyediakan perkhidmatan penghantaran, yaitu melalui COD di kawasan yang dekat dengan area tempat tinggal kami, dan juga penghantaran menggunakan pos untuk kawasan yang lebih jauh daripada kawasan kami. Hal ini demikian karena kami ingin tetap memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk pelanggan kami meskipun dalam pandemik ini. Next. Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan berkaitan dengan apakah cadangan yang ahli dan syarikat boleh lakukan di masa akan datang. Dan saya telah menyatakan beberapa cadangan untuk memajukan lagi syarikat kami pada masa akan datang. Yang pertama, slide seterusnya. Oke, cadangan yang pertama ialah membuat pembungkusan produk yang lebih unik. Di mana seperti yang kita sedia maklum, penting untuk pemasaran kerana ianya penting dalam pemilihan pelanggan yang lebih daripada apa yang kita jangka, dan pembungkusan produk ni juga dapat mencerminkan pelbagai perkara termasuklah nilai sesebuah syarikat. Dan pembungkusan produk ni akan membezakan produk kita dengan produk orang lain yang juga berada di pasaran. Dan warna pembungkusan produk juga memainkan peranan penting, di mana seperti yang kita tahu, lelaki lebih kepada warna-warna yang gelap seperti hitam, biru gelap, dan perempuan pula lebih kepada warna-warna soft seperti pink, putih, biru, dan banyak lagi. Dan slide yang seterusnya. Slide seterusnya. Okey, berikut merupakan contoh pembungkusan produk terbaru dan unik daripada Sugar Bum. Okey, yang slide seterusnya. Okey, cadangan yang kedua ialah menambah penjualan produk di pasaran, di mana kami juga boleh menambahkan lagi produk penjualan untuk syarikat Perfumania.co ni dengan menjual body perfume.
yang sudah pastinya akan mendapat sambutan kerana semua orang sudah tentu ingin tampil menarik dan bersih serta wangi, dan body perfume by Sugarbomb ni mampu memikat hati para pelanggan kerana ianya memiliki pelbagai aroma dan perisa, dan juga ianya boleh dipakai oleh semua lapisan umur serta sudah pasti selamat dan mesra duduk dan harga yang berpatutan. Okey, yang slide yang ketiga. Slide seterusnya. Okey. Cadangan yang ketiga untuk memajukan lagi pemasaran produk kami di masa akan datang ialah dengan membuat promosi, kontes dan lucky draw. Okey, promosi pula pembelian 5 box oleh customer, 5 box dan ke atas akan mendapat diskaun sebanyak 10%, dan manakala bagi kontes pula kami juga boleh membuat kontes melalui platform seperti Instagram, TikTok dan juga Facebook untuk menarik minat pelanggan turut serta dalam kontes tersebut, dan mereka hanya perlu memuat naik gambar dan atau video yang kreatif dengan menggunakan produk Sugarbomb tu, dan pemenangnya akan dipilih melalui video atau gambar yang paling menarik dan paling banyak like. Dan tidak lupa juga untuk menggunakan hashtag sugarbombperformania.co. Dan yang ketiga ialah lucky draw, di mana setiap pelanggan yang membuat pembelian 3 box ke atas automatik layak join lucky draw ni yang akan diumumkan pada setiap hujung bulan. Dan hadiah yang menarik akan menanti para pelanggan yang dikasihi. Dan sebagai rumusannya di sini, banyak lagi kita boleh lakukan untuk meningkatkan lagi kualiti dan produk kita di pasaran selagi mana kita berusaha dan juga berdaya saing. Seperti pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Terima kasih. Akhir sekali, ini adalah lampiran kami. Dalam lampiran terdapat screenshot feedback dari 2 pelanggan seperti yang dihuraikan oleh rakan saya sebelum ini. Customer 1 menjumpa kami dari FB dan menghantar message melalui nombor telefon WhatsApp yang dipaparkan di poster. Customer 2 pula merupakan pelanggan yang mengulang pembelian produk. Seterusnya, ini adalah poster-poster yang dihasilkan oleh kami. Semua poster mempunyai informasi seperti kasih turun. Ini adalah poster-poster yang dihasilkan oleh kami. Semua poster mempunyai informasi seperti nama syarikat, harga dan semua nama akaun sosial media kami yang boleh dihubungi. Dengan ini pembentangan kami selesai. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Habis.